indahnya oh bila kita bersama. Masihkah kita termenung esok berbunyi ketika hujan melunturi danau sing terusan. Orang pernah dikira dino hanya deg-degan sing terasa rasa. Ambang dino dibuai mimpi sing api, kalau mengira sore abang di ujung sana menciptakan ingat rahasia pada sehimpun kenangan menyimpan siji makna di ruang sing lurus iki. Haruskah kita galei pada gunung nan lurah, liku-liku jurang insani. Haruskah kita galei puncak mengilau cahaya jauh hidup sewu anak nangisan terdiri ungkapan pada sebuah raih sing larang kesepian. Haruskah kita golei suatu sore jeru kepedihan. Wow, pagi-pagi dah senja nan merah. Saya bukan apa, Zaid. Ha. Saya bila tengok tak ada penyanyi perempuan tu, saya rasa macam saya bertanggungjawab untuk masuk. Sebab saya macam Azam Tak lah. boleh, awak kena sedar dirilah. Okeylah, Yang tak apalah. awak sebenarnya tak boleh macam tu. Sebab awak berarti nyanyi Jawa tak? Tak reti. Sebab tadi tu sejalan merah tu Jawa tu. Kau Tu- pandai cakap Jawa? Boleh sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Zaid American bersama dengan Dayah Bakar masih lagi di Borak Kopitiam. Hari ni hari Ahad. Hari ni rehat, hujung minggu. So, saya tahu ramai yang dekat luar sana yang ada di rumah, tak keluar. Di mana bagus. Memang sekarang ni adalah waktunya untuk kita elak pergi tempat-tempat yang crowded. Jadi, tengok TV Borak Kopitiam, bagus. Yes, cakap pasal tengok TV, ini kita nak kongsikan sikit kepada penonton-penonton Borak Kopitiam. Di mana, kalau sebelum ini anda semua saksikan TV9, channel 119 kan? Okey, bermula pada 1 April, TV9 ditukarkan ke channel 149. Ingat Oh, okey, 1 okey. April, TV9 ditukar ke 149. Itu semua, anda semua kena ingatlah. Kalau nanti jangan kata, alamak apa Ali, ini scam ni kenapa rumah aku tak ada TV9? Itu mengarut 149. 149 Bila tu start mula? 1 April. 1 April, jangan lupa. Okey. Dan ini lagi satu pula yang saya nak wawarkan kepada semua, iaitu daripada KKM yang telah menasihatkan peserta-peserta yang telah menghadiri Ijtima' Tabligh di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur daripada 28 Februari hingga 1 Mac 2020. Sila segera hubungi pejabat kesihatan daerah untuk kita bendung penular jangkitan COVID-19 serta menghubungi Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan CPRC hotline untuk sebarang bantuan. Jadi kalau kita tengok dekat TV sekarang pun ada dan sebagainya. Tapi kita boleh nombor hotline juga 0388810200
0388810600 dan juga 0388810700. Kalaulah ada yang tengok ni yang mengenali mereka yang pergi terlibat juga, tolong bagi tahu, tolong war-warkan sebab kita kiranya kalau boleh nak membantu. Kadang-kadang benda info tak sampai. Jadi itulah tugas kami untuk sampaikan kepada anda semua. Ya, cakap pasal apa tu COVID-19 sekarang kan. Penularan memang kira ini satu isu antarabangsa, bukan satu negara, bukan dua negara, merupakan satu dunia. Dan ini adalah satu benda yang menarik di mana kalau baru-baru ni yang anda perasan, kalau anda perasan di sosial media ada satu video yang tular di mana berlaku di negara China juga, di mana apa tu seorang penggunting rambut, dia gunting rambut guna batang kayu. Oh, sebab dia tak nak dekat. Dia tak nak macam orang kata ada close contact lah. Betul. Jadi tukang gunting dia kata dia guna batang kayu bukan pendek 1 meter tu macam saya rasa je Panjang juga. 1 meter untuk kedai gunting rambut panjang kan aku nampak tu. Astaghfirullahalazim. No, kata bukan setakat long distance relationship. This is long distance service with the customer people. Yes. Okey, tapi katanya untuk customer feel safe Okey. Astaghfirullahalazim. Dayah, aku nak tanya kau. Kau feel safe tak bila duduk kat kau macam ni kepala kau? Jujur, kalau saya kena macam ni, saya akan bangun dan saya akan ambil mic aku buat kepala kau pula. Tak boleh. Itu pilihan awak. Awak tahu dekat kedai gunting rambut tu kau akan ditonyah dengan batang kayu. Kau tahu macam tu. Okay. Tapi wallahu alam, saya rasa mungkin yang tengah digosok kepala tu, dia kata lagi sedap pula bila macam ni sebab macam jauh kan. Kau bayangkan dia kata nasib baik kedai ni je buka dia, aku nak pergi kedai lain punya. Bayangkan apa rasa dia. Tapi apa pun yelah macam-macam. Sekarang benda yang kita pernah rasa mustahil pun sekarang tidak mustahil. Yelah sebab sekarang pun dalam macam yang kita kongsikan tadi, ini satu benda yang isu dunia, worldwide, global issue. So, jadi semua orang akan buat benda yang di luar kotak fikiran untuk menjadikan sesuatu tu boleh. Contoh macam tu. Siapa kata tak boleh pergi salon rambut? Jadi dia bagi solution. Tak dekat, kita tak sentuh. Tapi paling penting bukan cakap apa? Baru kopitiam, kita dah ready hand sanitizer. Jadi guest-guest datang boleh gunakan hand sanitizer dulu. Silakan. Okeylah, saya nak cerita pasal cuaca kan. Nak cakap pasal cuaca. Tapi sebelum itu kalau kita ada terlepas pandang mana-mana info mengenai COVID-19, you guys dipersilakan sentiasa untuk kongsikan. Kalau tweet gunakan hashtag Borak Kopitiam TV3, kalau Instagram post tag kami di Borak Kopitiam. Baik. Tidak sah kalau kita tidak kongsi dengan penonton cuaca untuk hari ini. Jadi jom kita check it out. Info cuaca hari Ahad 15 Mac 2020 bermula di Kuala Lumpur. Ramalan cuacanya ribut petir tuan-tuan dan puan-puan. Baguslah duduk kat rumah Zai. Tu saya kata tak apa. Walaupun cuaca korang rasa macam tak nak tahu cuaca lah, tak keluar rumah, tapi penting kita tahu. Mana tahu nak plan journey. Lepas tu kita ada di Shah Alam juga, ribut petir juga Betul. Lepas tu kita ke Ipoh pun ribut petir juga. Betul. Lepas tu saya rasa kita naik Penang ni. Georgetown pun tak. Kat Georgetown cerah. Jadi bolehlah pusing-pusing naik kereta. Selepas ke Georgetown kita pergi Alustang. Alustang pun ramalan cuacanya cerah juga. Lepas Alustang kita berangkat pergi mana? Kita pergi Pengelih bawah ni. Kita pergi Arau. Arau pun cerah juga. Kenal laksa satu. Laksa kat Arau. Lepas Arau kita pergi Kota Baru. Oh Allah, cerah. Pas cerah. Cerah. Lepas tu saya rasa kita naik ke Kuala Terengganu pun dijangka cerah juga. Setakat ni saya nampak ada campuran lah. Ada ribut petir, ada cerah. Dan kita ke Kuantan. Kuantan ramalan cuacanya hujan. Okey. Lepas tu mana Zai? Johor Bahru ramalan cuacanya ribut petir. Jadi orang-orang Johor Bahru hati-hati lah ya. Lepas tu Bandar Raya Melaka pun ribut petir juga ramalan cuacanya. Lepas ni dan rasa Somban ni. Betul lah. Somban ribut petir juga. Jadi baik-baik kalau ada nak rancang perjalanan tu. Dan kita ke Kuching pun dijaga ribut petir. Last kali saya tahu kita akan ke Sabah. Kota Kinabalu. Ramalan cuacanya hujan. Baik, itulah dia perkongsian info cuaca untuk anda semua di Borak Kopitiam. Tetapi saya selalu ingatkan itu adalah ramalan semata-mata. Kalau you guys ada plan dengan keluarga ke apa semua kan teruskan. Tapi rasanya COVID-19 ni ramai kuarantin diri kat rumah lah. Betul. Stay safe lah. Saya rasa kalau tak ada apa-apa kat luar tu tidak perlulah keluar kan. Kalau berjumpa dengan orang ramai pun ingatlah hand sanitizer, basuh tangan selalu, pakai mask. Yes, tetapi kalau perut teringin nak makan apa-apa keluarlah. Tapi kenalah langkah-langkah mencegah tu kena ada. Sama juga dengan kami akan kongsikan ini di mana kalau nak makan yang benda-benda sedap. Kat mana Dayah nak makan sedap-sedap ni? Kat mana? Dengan sedap ni di Sabah bah. Ni kalau bagus ni memang manang bah. Restoran Selera Nusantara. Tak nak cakap banyak. Kalau lapar. Lapar bah ni. Kita lihat. Mana nak pergi hari ini? Kita ke Selera Nusantara di Sandakan Sabah. Kalau nak tahu, ia dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Suasana restoran ini yang santai membuatkan ia digemari oleh pengunjung yang hadir ke Sandakan. Restoran Selera Nusantara menghidangkan makanan-makanan khas Indonesia, terutamanya makanan dari Sulawesi Selatan, makanan khas orang Bugis lah. Jadi menu favourite pelanggan kami di sini ialah nasi ayam bakar,
ya, dan juga ikan bandeng bakar. Keduanya dibakar dengan kayu arang, diselaputi dengan sos-sos istimewa restoran kami. Walaupun sajian ini berasal dari Indonesia, sudah pasti pelanggan tidak akan kecewa dengan hidangan ini. Ikan dan ayam dibakar di atas bara api supaya ia dapat menghasilkan aroma yang menyelerakan. Ikan dan ayam ini akan disapu dengan rempah khas yang asli dari Indonesia. Selain itu, ia memerlukan kemahiran mengawal bara api yang baik. Lauk yang dimasak ini enak dimakan bersama dengan nasi. Layanan yang mesra diberi semasa pengunjung hadir ke restoran ini. Selain daripada makanan, minuman di sini juga amat menarik perhatian pelanggan juga. Restoran kami menyediakan juga minuman dan juga air-air minuman khas Indonesia seperti es teler, es kelapa muda dan juga es jeruk, ya, ataupun bahasa Melayunya es orange juice lah kalau bahasa Inggrisnya. Oleh itu, jom kita bertanya kepada pelanggan. Specialnya di sini sebab dia menghidangkan makanan daripada Sulawesi. Contohnya macam ayam bakar, coto Makassar ataupun ikan bandeng lah. Ayam dia di sini kalau kita nampak dia ayam bakar, tapi sebenarnya dia dimasak dengan bumbu khas lah, rempah ratus dia sendiri. Dan setahu saya lah yang saya dimaklumkan, dia dimasak dengan menggunakan kayu api. Hidangan ayam bakar dan ikan bandeng yang enak membuatkan pelanggan berpuas hati dengan harga yang berpatutan. Bawa bertenang, Zaid. Jangan teruk sangat. Jangan teruk sangat. Aku rasa nak makan tu. Rasa nak pergi Sabah ni. Ya ke? Tapi nasib baik Sabah tak boleh naik basikal. Kalau tak dengan basikal lah tu kayu ke Sabah. Kau tahu? Kau sabar, bang. Kau sabar. Kau sabar. Okey, itu salah satu tempat yang kita kongsi makanan yang sedap. Itulah kalau tak buat kopitiam ni, kiranya korang memang sentiasa ada idea nak makan apa. Okey, tapi Zaid, kita bertenang dulu. Kita jangan cerita pasal makan, Zaid. Ya. Kita nak cerita pasal ada satu kecomelan yang berlaku ni, Zaid. Kecomelan? Okey, teruskan. Saya tak tahu kalau anda peminat Running Man atau tak, tapi kalau sekarang ni macam yang tular adalah macam Any Song Challenge. Oh, Running Man. Running Man. Okey, tapi tapi yang ni pula ceritanya tentang song Jihyo. Dia orang ada ni tau, Don't Laugh Challenge. Don't Laugh Challenge ni maksudnya you tak boleh, you kena buat you punya opponent gelak. So you kena buat apa-apa aksi yang melucukan apa semualah. So biasalah semua orang akan buat macam-macam aksi. Tapi yang jadi kelakarnya bila Jihyo ni muncul ni, dia macam boleh buat straight face tak saya. Cuba tengok. Kita tengok sikit. Oh, macam tu nak tahan muka gelak. Oh, dia Jihyo keluar. Okey. Pak, dia kena buat something untuk dia punya pihak lawan tu gelak. Tapi sebab muka dia macam muka selamba, faham tak? Jadi orang tu gelak. Ya, lagi sebab dia Jihyo. Jihyo ni kira sweetheart of Korea lah orang panggil kan. Dia Yelah. jadi macam tu orang tergelak lah. Yelah. Dia umpama, cuba awak suruh siapa? Awak suruh kita punya producer Fira buat macam tu. Tak kata gelak. Aduh, kita buat Fazura ke? Kan? So macam tapi muka straight. Orang gelak lah. Aduh, Zack. Tapi macam kalau Zack dengan Dayah masuk ni rasa tak sempat je orang dah gelak. Okey, kalau host siapa yang Dayah rasa buat tu akan gelak? Zack ada satu nama. Apa? Kita suruh Anwar Afiq buat macam tu, memang aku berdekah, memang aku meletup. Oh, okey, betul. Dia kena orang yang macam sentiasa nampak macam serius, macam skema, tiba dia buat macam tu, kita akan gelak. Okey, itu salah satu lah. Saya tak tahulah lepas ni akan jadi tular juga. Orang akan buat Don't Laugh Challenge. That's just one of the trend right now lah kan? Yes, alright. Okey, sekarang kita nak cerita sesuatu yang mungkin anda tak sempat nak baca berita. Don't worry, The 5 kita akan cerita. Yes, tapi apa-apa pun Dayah, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Apa-apa sekalipun, jangan lupa langkah-langkah pencegahan COVID-19 ni selalu dah bersepar dah sekarang. Ada dekat TV, ada dekat social media ada. Baik, jadi macam Dayah kata tadi, tidak sah kalau kita tidak teruskan kita punya Borak Kopitiam ini tanpa The 5 berita top 5 pilihan Borak Kopitiam. Ayo, kita mulakan dengan berita pertama di mana 41 kes baru COVID-19 dan pengurusan masjid dan surau dinasihatkan amal langkah keselamatan. Dan sebanyak 41 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini dengan 37 daripadanya berkait dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Okey, tapi kalau bercerita tentang pengurusan masjid ni, di mana memang sekarang ni semua masjid dan surau memang tengah
bergiat nak menangani penularan wabak COVID-19 ni. Katanya pihak pengurusan masjid dikata suruh saran kerap bersihkan pemadani, pintu tu, dia punya railing, gunakan bahan pencuci dan bahan penyah jangkit ataupun dipanggil disinfektan. Okey, katanya pengurusan masjid dan surau kena ambil langkah-langkah pencegahan ni sebab ialah surau masjid tempat yang memang ramai orang pergi kan, nak menunaikan ibadah dan sebagainya. Dan lagi-lagi bila kita ada satu yang berlaku seperti perhimpunan tabligh yang baru-baru ni, jadi inilah langkah-langkah pencegahan untuk semua pengurusan masjid dan surau. Yes, betul tu Daya. Terima kasih banyak Daya. Sebab apa Zack macam nak tahu kata yelah sekarang ni tular kes tu mengenai tabligh. Dan ini berita yang seterusnya di mana masih lagi di COVID-19 di mana 41 kes baru yang Zack katakan tadi di Putrajaya sebanyak 41 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dengan 37 daripadanya berkait dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Pertaling antara 27 Februari hingga 3 Mac lalu dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata baki 3 kes adalah kontak rapat kepada kluster kes ke-33 yang dilaporkan sebelum ini manakala satu kes lagi mempunyai sejarah perjalanan ke Iran. Itulah sebab itulah sekarang ni banyak orang kuarantin kat rumah Daya. Ramai yang kata tak boleh pergi travel kat luar apa semua disebabkan benda ini. Macam tadi yang dikatakan satu kes lagi mempunyai sejarah perjalanan ke Iran dan katanya dengan pertambahan kes itu membuatkan kita semua harus lebih berhati-hatilah dengan benda ini. Jantung saya dudak-dudak tau bila setiap hari nak tengok berapa banyak kes baru, sebab kita takut tau sebab makin lama number tu daripada saya ingat lagi dulu start dari 20 sekarang ni dah jadi 200 lebih ya Allah ya Tuhanku. Okey tak apa, seterusnya pula adalah tentang konsert sulung Kai Bahar ditunda. Saya dah tahu ramai peminat Kai Bahar yang macam looking forward for this concert, ialah dia punya first concert kan. Tapi katanya konsert ini patut selama 2 malam 27 Mac tapi katanya ditangguhkan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Dan katanya pengajuk konsert Fauzan Ahmad Daud katanya dia ambil keputusan ni demi keselamatan semua pihak dan dia nafikan sebenarnya konsert ni dibatalkan. Cuma kita akan cari tarikh barulah sebab bincang dengan pihak pengurusan IB ya. Jadi katanya kalau kita lihat juga sekarang ni memang bukan sekadar konsert sulung Kai Bahar, banyak juga event-event lain yang tak kisahlah daripada annual dinner ke dan sebagainya semua pun ditangguhkan. Sama macam Zack pun banyak juga kena tangguh kan? Itulah tak ada apa. Beberapa tapi rezeki tu sentiasa ada. Betul insya-Allah. Buat masa sekarang this is the best. Okey. Mungkin waktu ini Tuhan nak mencuci rezeki kita tak tahu. Wow, mencuci rezeki ya. Menarik. Baik, seterusnya di Manila masih lagi COVID-19 Datuk Bandar untuk 16 buah bandaraya di Metro Manila mengarahkan penduduknya untuk berkurung pada waktu malam dan pusat membeli belah tutup selama sebulan dalam usaha membendung penyebaran COVID-19 selepas Filipina melaporkan kematiannya yang ke-8 dan Jabatan Kesihatan Filipina mengesahkan 3 kematian baru termasuklah seorang pesakit di selatan Filipina sekaligus menjadikan jumlah 8 kematian dan Presidennya Rodrigo Duterte menaikkan status kecemasan kesihatan negara ke tahap tertinggi dan mengeluarkan langkah kuarantin di ibu negara dan di rumah kepada sekurang-kurangnya 12 juta orang dan ini satu benda yang kita tak sangka lah pula sampai kat Manila tu perintah berkurung harap-harapnya dijauhkan lah kita punya negara ni tak seteruk macam ni lah. Tapi sebab kalau kita Italy pun dah lockdown dah, even dekat New Zealand semalam saya baca dia punya Prime Minister Jacinda pun cakap 14 days quarantine untuk orang yang masuk ke negara. So makin banyak negara yang dah ambil langkah-langkah yang begitu strict sekali sebab ini adalah masalah ataupun global issue. Jadi semua orang pun rasa bertanggungjawab untuk untuk mengurangkan orang kata risiko COVID-19. Okey. Kali ni saya tahu semua kata wah hari ni news semua pasal COVID-19 ya, tapi kita lari sikit iaitu tentang Cristiano Ronaldo. Dia kuarantin juga ni. Tapi kuarantin gaya mewah. Kenapa gaya mewah ni Zack? Cuba cerita sikit ni. Okey, cerita dia macam ni. Kalau ada tanya dia dijangkiti ke? Dirisawi dijangkiti. Jadi dia dapat advice, okay, you know what? Ronaldo, you should quarantine yourself. So dia pergi kuarantin diri dia dekat rumah yang begitu mewah dekat kiranya balik kampung lah. Okey, balik kampung. Cuba tengok gambar tu, swimming pool tu. Dia rumah dekat Portugal Dia. Yes, dia menghadap lautan Atlantik ya. Jadi ini kuarantin yang memang tiada masalah lah, memang enjoy. Dia dekat rumah dia ya. Dan saya rasa ini juga waktu beliau untuk berehat lah. Yelah, sebab kena kat kawan dia kan. Ya, sebab yelah diorang very close contact sebab tempat lokal yang sama. Diorang kadang mungkin
bertepuk tampar dan sebagainya. Dan Cristiano Ronaldo sendiri, kalau anda follower dia ada upload lah tentang dia punya quarantine ni. Tapi boleh tengok quarantine dia pun kita fikir 10 kali lah apa kita buat dengan hidup kita. Sebab quarantine dia tak macam tu. Quarantine dia kiranya enjoying his own time lah. Sebab dia pun selalu busy. Dia pun main bola sepak international. Yelah. Dia pun jarang nak ada masa macam tu kan. Yes, nampak Zack memahami. Kita memahami. Aku Cristiano tu panggil Pak Teh je. Okey. Sekali ya. Alright. Aduh. Jadi itu adalah cerita delima kita. Dan Zack, kenapa dia pakai baju hijau macam ni? Nampak dia pakai bandana sebab dia nak join Zumba, guys. Ya, saya ingat. Yelah, saya merindui Hadif Sean lah bila teringat benda-benda macam ni kan. Ya ke? Okey Zack, kalau anda rasa macam kejap lagi rasa macam tak sabar nak Zumba, sekarang ni saya minta awak take nafas, relax sebab kita nak berehat sebentar. Rehat dah. Okey? Kejap lagi kita kembali dalam Borak Kopitiam. 늘어난 저 빨간색의 LOVE 내 핸드폰은 멈추지 않아 하루 종일을 엄마마마 뜨거워 핫 이슈 그만만 시간을 꼭 지겨다든 내게 정말만 짝짝 늘어놓고 짝짝짝 넌 배불러 진짜 난 됐어요 날 궁금해하는 많은 눈빛과 밀려오는 수많은 말 속에 진실을 찾아 헤매고 있어 오늘도 매우 쏟아진 놈지 난 머리부터 발끝까지 시선을 끌지 이름만 대도 소리쳐 I have too many followers 정말 pretty girl 너에게 빠졌어 지겨워 wow 놀라운 걸 가져와 오나나나 관심은 핫 쉽질 않아 왜 날 원해 날 다 원한다고 하지 너는 말만 짝짝 늘어놓고 짝짝짝 넌 배불러 많이 들었어요 날 궁금해하는 많은 눈빛과 밀려오는 수많은 말 속에 진실을 찾아 헤매고 있어 오늘도 매우 쏟아진 놈지 Wow. Memang begitu. Wow. Apa tu, Zack? Bergerak. Yes. Zack, dah nampak dah macam- Hisham Fitness Dance Crew. Kita panggil Cik Hisham dan juga Yay. Johanna. Alright. Zack, Hisham Fitness Dance saya Crew. baru buat 2 set dah. Mengah Jangan tadi. Dayah kena Okey, bertenang. okey. Dayah kena Jom, bertenang. jom. Wah. Saya setiap kali kalau geng-geng yang aktif macam ni datang, saya sendiri rasa penat. Saya sendiri rasa peluh. Apa yang memberikan motivasi untuk anda semua ni macam okey, aku nak kena bersenam ni lah. Tak ada penat-penat ni tolak tepi. Okey, yang nombor satunya, first sekali memang negara kita pun suruh kita bersenam. Kan? Okey, betul. Tambah-tambah yang tu kan? Saya tak pandang siapa-siapa. Kan, Betul. Kan? Sihat, Kita sihat. menggalakkan. Kita menggalakkan. Okey. Okey, tapi kan kalau hampa semua nak tahu, kita tiba-tiba tukar cakap ni sebab Wah, Orang Zebra. Penang. Sebo depa datang dari Penang. Lo dari Penang. Tahu apa? Tak tahu. Lo, patut awak tadi tanya Boria. Itu bukan Zumba dah tu. Oh, bukan Zali. Itu lain dah tu. Itu Boria. Tapi sungguh lah ni memang datang dari Penang. Ya, Ya, memang betul. daripada Penang. Sejak pukul berapa sampai mana sana? Semalam kita sampai Semalam sini kita dalam sampai pukul 9 macam tu. Memang datang untuk borak kopitiam. Yes. Okey, semua nak tepuk sekali. Tepuk. Okey, nak tanya. Dekat Penang tu, okey, pada hari ini, adakah ini sahaja geng-geng pada Penang ataupun dekat Penang tu memang ramai? Ada lagi. Ada lagi. Ramai Biasanya sangat. dekat mana? Hisham Fitness ramai Zumba. Saya selalu buat dekat sebelah Batuas. Okey. Dekat dalam studio lah. Oh, okey. Dan kalau cakap pasal Zumba ni, kita tahu ada banyak grup Zumba. Tapi apa specialnya? Hisham Fitness Dance Crew ni. Asian Fitness special dia. Specialnya sebab
Telur. Telur lasarnya. Tak ada. Passionnya tu saya banyak dance lah. Saya kurang sikit untuk yang ni, tapi saya base kepada dance. Koreografi menari. lah. Ya. Patutlah saya tengok tadi. Saya tengok macam betul-betul macam dalam video klip Korea. Macam memang dia punya dance step kan. Dan saya tahu macam betul-betul menari lah. Okey, tapi saya ada soalan lagi lah kan. Kita tahu Penang ni kaya sangat dengan makanan yang banyak sangat sedap-sedap. Macam mana you guys balance kan makanan dengan persenam ni? Okey, contoh macam kalau kita makan banyak contoh kan, tapi banyak yang melemak tu kita memang kena kurang sebab kita tak mau simpan lemak tu. Betul. Jadi maksudnya bila kita berzumba kan, bila kita berzumba tu dia akan burn semua balik. Dengar ketak ni? Dengar. Jadi bila orang kita nak Penang? Saya memang American memang Penang. Okey. Tapi saya nak tahu, saya tak pernah nampak Hisham Deskru ni. Saya selalu ni kalau saya balik saya kena pergi jumpa lah. Kena jumpa. Boleh. Nampak Cari tak saya. depan TV. Okey, tapi bila cakap kan macam cakap tadi pasal makanan, Penang dan sebagainya. Senang cerita orang Malaysia lah. Ya. Kita ni memang susah nak bagi kehidupan seimbang sikit. Nasi makanan berminyak. Nasi kandang. Nasi Kandang kandang. banyak sana. Penang. Kandang. Maksudnya kalau nak bersenam ni kan, berapa jam ataupun yang recommend macam lepas makan berapa jam baru boleh zumba? Kan takut pula. Tak kan? Selalunya kalau saya sendiri, saya akan makan sebelum zumba 1 jam awal. 1 jam awal. 1 jam awal ataupun 2 jam awal. Supaya kalau kita nak berzumba, kalau kita makan 5 minit atau apa, nanti dia akan jadi sakit perut kan, jadi sengkak apa semua kan. So kita boleh lah. ambil 2 jam sebelum awal. Tapi kalau selepas tu 5 minit lepas tu pun tak apalah. Kalau lepas zumba Tak kisah Dayah. tak kisah dah. Pun tak apa. Okey, tapi Kalau nak cantik, jaga makan. Itu nombor satu Nak tu. seksi, jaga makan. ui, nak cantik nak sisi kena jaga makan lah. Kakak. Iklan dah aku dengar tu. Tak ni, kata orang, kita kalau nak buat sesuatu benda lagi bagus, melentur buluh biar dari rebungnya. Ya. Ini saya sangat-sangat tertarik bila nampak ada seorang adik kecil ini. Adik boleh berhenti tak apa, payment tak potong pun. Tapi boleh teruskan nak tarian dulu lah. Macam mana adik boleh berminat? Ada mikrofon? Tak ada. Ada mikrofon tak? Mikrofon ada? Tak ada mikrofon. Okey, tak apa. Adik ni macam mana? Ke memang dia seorang budak-budak ataupun sebelum ni memang ramai dah budak-budak boleh join ke apa? Maksudnya tak ada had umur lah. Zumba memang tak ada had umur. Dia for everyone. Daripada muda. Untuk semua orang. Maksudnya kalau mak, anak nak bawa suami sekali, Pun boleh. boleh Tak ada join sekali. masalah. Boleh. Semua Okey, boleh join. Adik, kakak Naya terror menari. Tapi Abang Zat ni dia memang kongkang sikit lah. Tarian dia tak berapa kerti. Cuba, Adik, besar-besar jangan jadi cakap daya ya. Kongkang tu jangan sebut. boleh tak ajar sikit step? Macam mana? Ajar abang. Ajar sikit macam mana nari. Okey, go. Apa yang adik suka Lagu nari? ni. Kita ikut lagu ni. Ya. Zat. Okey, Zat. So, Okay, ladies and gentlemen, we give you Kamera battle. mana, kamera? Zat Okey. American and G Sharpin and Zat Studio Junior. Alright. Okay, 1, 2, 3, go dek. Ajar, okay. Zat, ikut Zat. Zat, habislah kau, Zat. Come on. Power adik, sikit. Dek, kan nak minta maaf lah atas tarian ketam tadi tu. Itu yang terbaru daripada Kuala Lumpur. Tak, yang part ni yang paling suka. Part ni paling suka. Astagfirullahalazim. Minta maaf lah. Boleh tak? Tadi yang budak, boleh tak yang paling Yang paling ni? senior. Mana sini? Kita ada Kak Tak nampak kat Siti, sini. Kak Mana? Feti. Kak Fatima, Kak Siti. je. Oh. Kak Fatimah. Paling senior. paling senior. Paling Dia senior. ada alasan untuk jadi yang terbaik. Dia ada had umur. Kak Fatimah ni umur berapa ni? 30? Awak yang 58, nampak macam kakak saya tu. Jadi susah tak nak ikut orang muda ni punya step ni sebenarnya? Okey Zaid, tak susah sangat pegang siap? Dayah, saya rasa Dayah tak payah buat lah. Oh, saya nak Tak buat apa, biar saya step. kurus sebab saya takut ajak kurus juga. Tak tahu ya buat. Saya nak bawa ajak kita lah nak ni. Tapi ada beza ke step kanak-kanak, step dewasa? Tak. Sama? Tak. Semua Memang- boleh memang ikut lah. Boleh ikut, semua boleh. Sebab paling Semua easy. sama. Kita punya step memang paling easy. Okey, macam ni lah. Saya nak tahu siapa yang tak boleh join Zumba ni. Siapa? Golongan ni apa? Mungkin yang Orang ibu mengandung ke? Ibu mengandung boleh juga. Tapi Boleh. kita tak Mengandung sarankan dia melompat. Dia step by step macam tu Okey, lah. Dia Side to easy side. step lah, easy step. Okey, saya pasti ramai kat rumah nak tahu, ada tak next event yang orang boleh join? Boleh share sikit? Boleh. Okey, Kalau kongsikan boleh, Instagram boleh ke apa? cakap tak? Boleh. Cakap, Boleh cakap, tak? Okey. Boleh. Dekat sikit. Okey, kepada sesiapa yang nak follow event ataupun kelas saya dekat Penang, boleh cari dekat IG Danish Bryan Official.
Lagi sekali. Danish Brian Official. Dennis Brian Official. Kalau tengok dekat kat skrin sekarang, hampa boleh follow, lepas ni boleh pergi ikut sama-sama menari Zumba dengan depa. Ataupun nak tanya lebih lanjut, nampak ada nombor manager dia kat situ. Boleh telefon terus manager dia. Okay, and maybe some of you would like to call him from international level, can call him, to go for Zumba. Ya, Dennis Brian bersih nasi kandang. Alright. Jadi guys, kita akan tinggalkan you guys semua. Penonton semua dengan mereka lagi. Masih lagi orang sama dengan mereka? Yes. Okay, ada lagi nak lagi ke macam mana apa ni? Rasa dia orang dari lagi. Ada lagi satu lagi. Ambil satu lagi. Ini apa? Tarian nasi kandak kah? Tak, Korea juga. Lagu apa? Hip. Okey, Lagu tak. hip Korea. Alright. Boleh Okey guys, join jadi lah. jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan kongsikan Pandai kepada kan? penonton semua. Join lah, pandai menari. Join, okey. Kalau sikit-sikit Kita akan kita kongsikan boleh. kepada penonton semua meter lagu pilihan Borak Kupitiam. Yes. Tapi sebelum itu, kita berzumba lagi. Mari. Let's go. Okey, jom. Okay, come on. Jangan bagi step susah. Step senang. All I wanna be is 멋진 내 맘대로 걸어 Kick it 머리 어깨 무릎 다 힙해 Do it like me do it 나를 따라 Hey kick it clap it 모두 같이 hit She's crazy. 따끈따끈해. 그 관심이 따끈따끈해. 또 힐끔. 이제 모두 내리가 보내 베를린. 성공을 썰어 먹어 마치 미슐랭. 누구보다 빠른 걸음을 걸어내. 이 시즌 잊은지도 오래야. All I wanna be is 멋진 내 멋대로 걸어. Kick it. 머리 어깨 무릎 다 hip. 논란이 돼 my fashion. 멜로디는 안 써 그저 action. 빛날 수 있어 세상에 넌 하나뿐인 걸 근데 왜 이래 네 얼굴에 침 뱉니 날 자극한 여러분 검사 거기서 멈춰 지질이 뻔서 같은 내 나의 멘탈은 단단해 넌 더 말고 먼들로 갈게 All you wanna be is trendy Zumba juga Daya. Ya. Tapi kita ni kadang-kadang kena buat pahala juga. Zumba tu mau buat pahala. Tapi yelah, bila kita dalam bersonok kan, kita kadang-kadang mungkin kita manusia. Manusia ni pun asalnya daripada perkataan lupa. Ya. Kan? Kita lupa dengan kenapa nak tergelak? Apa nak gelak? Tak sebab awak je peluh Zumba tak habis lagi. Oh iya ke? Tak ada. Itulah tadi bila kita teringat satu benda jugalah, di mana baru-baru ni pun Faizal Tahir ada post dia punya video dekat Instagram. Dia sekarang ni ramai sangat artis dan orang-orang yang membuat misi kemanusiaan. Oh, okey. Saya faham. Patut awak cakap dia pasal Zumba tadi. Kita kena ingat juga untuk menolong mereka yang membantu dan kita perlukan mereka-mereka yang berjuang untuk misi kemanusiaan ini. Dan sebenarnya kita kat studio ni, tak apa, sementara Zack nak peluh dia hilang tu, memang kita ada orang yang special yang akan ceritakan lebih banyak dengan kita. Sangat special sebenarnya. Yes, tentang misi kemanusiaan. So, kita dah dengar bercerita sendiri. Ya Allah, tunggu Selamat sampai dah. Itu dia Zack. Selamat datang. Ya. Itu dia. Kita ada Izzah Hussein. Dan juga Sila. Ikon kemanusiaan full for harga organisation. Masuk. Sila. Jangan boleh. Dia bawa Afiq, itu ketua program eksekutif YDKMM My Foundation. Ya, Sila. Salam Corona. Tadi ada pergi mana-mana ke? Boleh pakai Ada. sanitizer. Kita pegang pin. Okey, tak apa. Okey. Apa nama? Cerita. Apa nama? Boleh. Okey, guna step. Okey. Alright, so ceritanya saya dengan Zack tadi baru ceritakan tentang misi kemanusiaan and we are very honoured and proud untuk ada anda ini di sini untuk ceritakan lagi tentang misi kemanusiaan dan juga My Fun Action. Ceritakan sikit, My Fun Action ni apa dia punya background sebenarnya? Ini saya serahkan kepada CEO saya. Okey, Mr. CEO, on you. Boleh. Okey, jadi sebelum ni nama kami YDKMM. Ni kami baru rebranding tukar kepada My Fun Action. Sebenarnya My Fun Action ni dia punya fokus dia kepada youth development. Jadi kita develop youth ni yang kita ada ni, basically our volunteers banyak 30 years and below. Lepas tu kita ajak volunteers ni nak buat misi kemanusiaan, tolong orang, apa semualah. So basically mission kita adalah untuk pastikan, idea dia simple. Kita nak tunjukkan bahawa orang muda dapat bawa satu perubahan kat dunia.
So itulah yang kita buat secara general. Tapi orang bawah 30, tapi after 30 boleh juga Apa macam tak? 30 pun boleh? Ini. Ini nombor 2 sorry. Okey. Okey. Aku nak tahu aku pergi situ, apa yang paling tua kat situ? Dia ke Abang Long. Okeylah, kita pun tahu Haze yang follow Instagram Haze tahulah Haze baru pulang daripada misi bantuan bantuan musim sejuk Syria. Ya. Boleh tak Haze berkongsi dengan penonton apakah macam mana keadaan dekat sana? Ramai tak refugee kat sana apa semua? Seperti mana yang anda lihat dalam iklan, tak kisah social media dan sebagainya, dekat TV yang kita tengok tu, apa yang anda tengok tu bukan dibuat-buat, bukan tak ada kamera tengok ataupun cari kawasan yang paling teruk, kita rekod benda tu kat TV. Semua tempat macam tu malangnya. Kalau you pernah tengok satu padang bola, darabkanlah dengan 10 padang itulah kemah yang penuh dengan kanvas putih. Ini adalah musim sejuk yang kita bercakap. Bila musim sejuk tu, maksudnya tolak angin tu, kalau aircon pun kita boleh menggigil. Kalau kita tolak angin tu kat muka kita, apatah lagi perasaannya kan? Seperti rasa mahu memukul diri sendiri lah. Tak pukul aircon tu tak guna juga kan? Cuma yang tu bezanya adalah sepanjang masa 24 jam nak berlindung dalam rumah adalah kanvas. Macam mana tu? Tak boleh lah, tengah cakap pun tengah nak bayangkan ni 10 padang bola dengan cuaca macam tu. Tapi kalau macam Haze sendiri, macam saya lah, saya tak pernah pergi lagi. Hopefully someday I would love to go. InsyaAllah. Jadi kalau tengok kat Instagram macam kata kan, kita nampak, betul lah susah. Tapi bila Haze pergi sendiri kan, you punya first thought yang melintas macam, ya Allah, apa yang aku tengok ni? Macam apa perasaan? Sudah tentulah sebagai seorang yang kuat menangis. Macam tu kita betul kejap. Oh, tiap lagi gerak saya rasa. Betulkan anak tudung. Kan? Apa ke? Awak punya CEO ni punchline power juga. Itulah gerak tak? Saya nak sebut, tapi tak sebut tau. Sumpah demi Allah, aku ni tengah behave dekat sini ni. Dia boleh buat apa saya tak nak tudung. Apa tadi soalannya? Tak, bukan kisah nak tudung. Perasaan bila first time. Nak pergi. Waktu tu dekat situ, seperti sebenarnya saya memang jenis yang macam touching sikit lah. Bila pergi tu, benda pertama yang saya tak, banyak benda yang saya touching, antaranya adalah kita pergi ke pusat physical. Physical center yang mana semua ada orang buta, orang yang kena perang bom apa semua. Yang saya paling menangis kat situ ada macam-macam jenis orang, tapi yang paling saya menangis kat situ adalah orang buta yang membaca Al-Quran. Dan orang tu tergolong daripada budak-budak yang mak dia terhidu gas beracun dari dilahirkan. Lepas tu remaja dan juga orang tua yang dahulunya pernah nampak dan boleh membaca Al-Quran, tapi selepas mereka buta sebab keresahan perang, mereka memilih untuk membaca lagi Al-Quran tapi dalam braille. So dekat situ aku menangis sebab aku dah lama tak faham tak? Aku sendiri pun dah lama tak baca Al-Quran. Diorang ni sebelum tu baca Quran, budak buta masih lagi baca Al-Quran. So macam dia memberi impact kepada diri sendiri lah, macam apa effort aku untuk baca Quran tu. Kalau diorang keadaan macam tu pun boleh baca Quran, kita apakah alasan lagi kan? Betul. Mula I nak sambung touching ni, Zack. Take over. Wah, take over. Syafri nak tanya, apa tu? Yelah, bila dah pergi kat sana kan, sebenarnya apa antara bantuan yang bila Syafri nampak mereka sebenarnya perlukan ini lebih daripada segala-galanya, dan apa antara usaha-usaha daripada pihak My Foundation ini sendiri? Macam nampak ni smile pack ni. Macam smile pack nampak ni. Haze selalu macam cakap Haze selalu Nampak banyak agak tadi dekat TV tu kan. Bagi orang kan kena tersenyum. Betul. Kalau tak duka pack bukan smile pack. Kita boleh smile pack cerita Ataupun sikit. sedih pack. Buat Dia kongsi smile sikit. pack kan. Jadi sebenarnya bantuan yang kita hantar kepada rakyat Syria ni sebenarnya bantuan asas lah. Bantuan asas sebab kita jangan cerita kita nak kena bagi dia benda besar-besar kan. Sedangkan makan pun tak cukup. Kan? Bayangkan nak pergi contoh nak buang air besar pun tanah tak ada. Kena korek tanah kan. Ada yang kena cari tempat apa semua, jadi susah tempat tu. Jadi kita bagi bantuan asas dulu. Makanan, kita bagi tepung, minyak, baju sejuk. Bayangkan tadi Haze kata tadi tu tentang budak sejuk. Budak yang kesejukan tu, kasut pun tak ada. Betul. Memang Sejuk tak ada. tau. Lepas tu tanah dia orang tu berlumpur-lumpur apa semua. Okey, macam inilah. Kita bawa ni. Ini apa daging smile pack. Daging. Kita bawa daging kat sana. Cuba buka. Diorang makan daging setahun sekali tau. Yelah, tu kan. Ayam pun jarang-jarang juga. Lepas tu kita bagi benda ni, beef curry. Kita bagi, lepas tu ada seorang pakcik tu, dia makan tau depan muka saya Lepas tu dia makan tu tepuk-tepuk dada. Lepas sebab ada nasi apa semua Basmati tepuk-tepuk dada. Aku rice. macam, kenapa pakcik ni tak sedap ke apa semua? Dia rasa sebab dan terharu sebab lama sangat tak makan daging. Sedih.
Weh, ya. Kita boleh pilih-pilih hari ni nak makan daging ke ayam. Bukan, kita tak tahu nak pilih kadang-kadang. Ya, itu betul. Nak makan apa kan? Siap Siap gaduh. berumur lagi. Alah. Dorang soalan tu nak makan apa tu sebab tak ada. Kita nak makan apa tu sebab too many choices. Yes. So that's why kita ni. Tak tahulah Bi. Kita gaduh lah Bi. Alamak. Siap bergaduh. Tanah semalam baru makan sushi, tak nak esok nak makan benda lain. So ini kira Mind Fun Action punya inisiatif lah. Okay, sebenarnya My Fun Action ni kita ada satu lagi branch, mana branch tu on the business punya side lah. Jadi kita ada business company lebih kurang 49 company di bawah My Fun Action yang memang kita develop youth ni untuk buat business. Part of the profit kita bagi balik pada yayasan. This is one of the company what we call is Franka Malaya yang buatkan produk ni dan dia boleh tahan selama 2 tahun. Oh, bagus. Jadi produk ni bukan saja bagus untuk orang Syria, tapi yang kalau kena kuarantin pun bagus jugalah. Okay, Hez, ini nak tanya sikit lah. Ya, ya. Ini sedikit peribadi. Okey. Hez, okay. Kalau yang follow Hez kat Twitter, kat Instagram apa semua tahu, Hez ada kata... Dan YouTube. Ya, dekat YouTube apa semua. Hez ada kata Hez berhenti sebuah program TV ni Ya. disebab kerana jalan Allah. Apa mungkin Hez boleh huraikan sedikit? Adakah disebabkan Syria ini membuatkan Hez tiba-tiba macam ni? Macam orang nampak, sekarang orang lagi sayang Hez, lagi macam mendukung usaha itu. Semoga istiqomah insya-Allah. Dan mungkin Hez boleh kongsikan sedikit. So, cerita dia adalah kerana kan pernah cerita dekat saya punya saluran YouTube yang mana saya memberitahu saya pernah sekarang ni ingin berjalan hidup bertuhan dan sebagainya. So, mendekati agama. Itu sudah tentu. So, antara beberapa proses-proses yang saya perlu lalui adalah melebihi akhirat dan mengurangkan sikit keduniaan. Bukanlah cakap macam aku tak nak keluar TV langsung ke jadi itu. Career masih career. Saya bukan bersara ya. Saya kan. Masih boleh bagi job. Saya bukan faham. Cuma maksudnya dekat sini you guys host sebagai contoh kadang-kadang bila kita masuk dalam kerja ni niat kita adalah untuk menjadi famous, niat kita adalah untuk menjadi popular dan dikenali. Tapi kadang-kadang saya ingin memperbetulkan niat tu dulu. Yang niat itu adalah aku nak bagi manfaat dulu sebelum orang kenal aku. Sebab rancangan itu saya asalnya buat dengan niat itu dan saya tak nak niat itu terbawa-bawa sampai sekarang. Alright, thank you Hez. Terima kasih atas perkongsian. Kalau nak tahu lebih, YouTube Asmi Muzik. Okey, tapi nak tahu juga macam kalau ada yang di rumah, macam mana kita nak bagi bantuan, dana ke, macam mana Smile Pack ni nak sampai ke sana, mungkin boleh kongsikan? Okey, biasanya kita ada ada 2 cara lah. Okey. Kan? 2 cara, boleh refer kepada kita punya Instagram ataupun Facebook, apa-apa social media kita, Facebook, Instagram dan in fact kita pun baru buat YouTube. Contoh kalau YouTube tu kan, kalau kita tak ada duit, tengok je video tu. Dan duit tu kita akan dapat daripada video tu dan kita akan bagi bantuan pada Syria. Tak perlu apa. Kadang-kadang kita perlu fikir kan, okey nak kena bagi duit ke apa ke, tak perlu. Tengok je video tu, insya-Allah duit daripada situ kita akan bagi pada Syria. Jangan skip ads. Jangan skip ads. Itulah duitnya. Duitnya kat Alright. situ. Saya rasa macam ramai di luar sana juga yang mungkin dah dapat banyak orang DM cakap tak tahu nak salurkan nak salurkan kat mana, ada yang dah kena scam. Jadi guys, My Fun Action ini adalah legit. Sahih. Ini sahih orang-orang di belakangnya, orang kuatnya. Jadi kita nak ucapkan all the best and terima kasih kerana membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan, and of course kita rasa inspired together with you guys. And terima kasih lah banyak datang. Semoga berterusan Hez, Cik Afiq dan seluruh tim lah. InsyaAllah. Baik guys, jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda di Borak Kopitiam. Kita rehat dulu. Rehat dulu. Bersaksi seolah memahami bahwa dirimu
Ikrim pula. Ikrim. Kirim Ikwan Fatana. Silakan duduk. Silakan. Silakan duduk. Salam corona tapi kena hand sanitizer. Sanitizer. Salam corona. Okey. Ngangah sikit. Alright. Tak ada. Nak tanya Ikhwan Fatana. Ya, saya. Kali ni lain single dia biasa Ikhwan Fatana keluar Bismillah. Cuba nyanyi sikit. Bismillah. Oh, hafal. Terima kasih. Lepas tu Jannah. Nyanyi sikit. Ku mau Jannah. Jannah. Kita TikTok. TikTok. Ni macam dayu-dayu pula. Dayu pula. Dah sampai feel cinta ke macam mana tu? Oi, itulah. Tak, dia suka salah seorang host kat TV3 ni. Apa? Ni kenapa Tak boleh. Secara terbuka malu saya, Zack. Terus sebab geram awak bujang lama sangat. Menyesal ceritakan Zack. Okey, macam ni. sikit. Okey, sebenarnya sebab dah lama nak buat satu konsep lagu cinta, cuma tak jumpa lagi satu lagu yang boleh keluarkan mesej yang baik untuk semua orang. Okey. So jadi rasanya bila dah idea ni datang masa tengah tengok scroll IG. Instagram orang tu. Bukan Nak jumpa orang. terus boleh studio sebelah. Okey. Bukan. Okey, tengah scroll tengok macam-macam kes. Macam kes perkahwinan, ada perceraian dan sebagainya. So macam saya terfikir macam mana kita nak buat satu lagu yang bila orang dengar, bila dia ada niat nak berpisah tu jadi terbatal disebabkan lagu ini. So sebenarnya lagu ini sebenarnya saya garapkan satu mesej yang kita kena saling menghargai pasangan antara satu sama lain lah, dan juga dalam satu hubungan kekeluargaan ataupun suami isteri tu perlu ada orang kata satu guideline dan juga tujuan, iaitu menuju pada Tuhan. Ikwan, anda sudah bersedia? Kan? Serius Tak biasa tengok cara cakap tu, rasa boleh lah tu. Ya, mungkin ada penonton kita Borak Kopitiam yang mungkin terlepas pandang sebenarnya inilah juga komposer pada lagu romantik kita, lagu kisah cinta kita. Lagu Hafiz Suhaib, inilah komposer, salah seorang komposernya. Cuba Ikhwan. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua. Alamak. Dan baru-baru ni Zack tengok dekat Instagram Ikhwan Fatana, dia pun tengah in proses buat lagu dengan Datuk Seri Noriza. Tu saya pun nampak tu. Cuba cerita, boleh kupas sikit lah tu. Okey, sebenarnya agak terkejut juga. Alhamdulillah, rezeki yang mana tak sangka Tok T nak menggunakan salah satu lagu ciptaan saya bersama Omar K dan juga John Jif di dalam album dia yang akan keluar. Saya tak sure bila, tapi insyaAllah dalam tahun ni juga. Dan saya rasa macam sangat berbangga dan berbesar hati sebab ini kali kedua bekerja dengan Datuk Siti. Dan beliau sangat, orang kata macam kalau recording tu rasanya siap tak sampai sejam pun. Legendary lah. Memang hebat. Kita suruh dia nyanyi 3 kali, tiga sedap. Tak tahu nak pilih yang mana. Jadi itulah pengalaman best kerja dia. Lagu yang Ikwan cakap untuk Tok T tu kan, saya tahu berapa lama dia buat, 45 minit. Betul. Betul. Sebab kurang sejam. Minat kan? Saya tahu. Saya kat dalam studio tu, okey Tok T sikit lagi. Alright, very good. Daya sebenarnya kat situ Okey. Sekarang why not kita nak cerita pasal Ikwan punya konsep video klip sebenarnya. Okey, video klip ni alhamdulillah idea daripada saya dan juga dibantu oleh, dan kebanyakan benda ni berlaku di kalangan kita, dan saya tengok komen dan juga feedback pun orang cakap macam kisah kita orang lah, kita orang mula-mula start tidur atas tikar, katil tak ada. So benda-benda tu yang saya cuba masuk ke dalam music video tu. Baguslah Ikwan ni. Dia membawa dunia realiti di dalam video klip lah kiranya. Sebab saya rasa sebab zaman sekarang ni orang suka meminta lebih daripada kemampuan. Maksudnya kalau suami minta lebih daripada kemampuan isteri, isteri minta lebih daripada kemampuan suami. Asal Zack keling kepala Zack. Aku dah kau nak. Jadi itu adalah punca-punca utama yang kita tidak menghargai pasangan. Iyalah tu. Sebenarnya bila cakap macam ni kan, saya rasa kita bukan sekadar panggil Ikwan Fatana untuk cakap pasal lagu. Betul. Dia dah bagi kita itu yang bestnya ni. tips perhubungan. Lepas ni boleh buat satu segmen lah untuk Ikwan ya. Masalahnya belum lagi berpunya. Itu masalahnya. Nak aku sebut lagi ke studio sebelah tu. Okey. Ikwan, ni kita nak buat challenge sikitlah. Nak buat challenge sikit dengan Ikwan. Mungkin penonton-penonton kat rumah yang terlepas pandang atau mungkin kami sendiri yang terlepas pandang, kita nak Ikwan nyanyi satu lagu hit yang Ikwan buat tapi orang tak tahu. Orang lagu tu dah keluar. Okey. Tadi dah lagu tadi Hafiz kan. kisah cerita kita lagu lain. Alamak. Kamu Ikwan, you Come can on, do it. go. Banyak sangat lagu tu. Aku adalah padamu, ku dambakan cinta ini, kau takdir yang takkan ku lepaskan. Lah, ini yang minta lagu nombor 2 tadi. Hafiz Suhaib dengan Adira kan? Betul lah. Dia juga. Okey, tapi kalau jiwa awak sebenarnya lagu laju ke lagu slow sebenarnya?
Saya sebenarnya semua lagu saya suka, genre. Tapi tak tahulah rezeki lagu-lagu slow yang naik. Maksudnya orang suka kan. Sebab saya rasa Malaysia sangat-sangat rapat dan juga dekat dengan melodi-melodi yang orang kata berunsur romantik dan juga balada ni. Dia tangkap jiwa sebenarnya. Tangkap jiwa. Orang Malaysia leleh sebenarnya. Betul lah tu. Lagipun dia sangat relatable dengan apa yang berlaku. Yalah, cinta benda sedap. Benda sedap memang orang suka lah. Benda sedap. Benda sedap, bro. Benda indah. Sedap. Betul. Lah, benda sedap, benda indah. Betul. Sama lah. Kau makan nasi lemak ada kau cakap indah benda ni. Macam sedap kan? Dia makanan. Okay. Alright. Iko Fatana ni kira macam komposer, producer yang tengah naik sekarang. Yes, yang muda, single tapi hati macam dah tersangkut. Tapi dan juga kita doakan Ikhwan semoga lebih banyak single-single. InsyaAllah. Okay. Instagram Ikhwan? Okey, bolehlah follow saya Instagram saya Ikhwan Fatana. IKHWN-FATANNA. Sorry. So bolehlah follow. Yes, saya sarankan semua. Tambahkanlah follower saya. Completekan 30K hari ini juga. Betul lah. Alright, Ikhwan, terima kasih banyak. Ikhwan, terima kasih banyak. Okey, guys, kita akan bersama dengan Kokok lepas ni. Yes. Okey, kita buat apa? Tumpang dia. Tapi sebelum itu, kita akan berbual lagi dengan Ikhwan Fatana dengan lagu TikTok. Silakan. Nyanyi lagi. Okey. Silakan. Kita nak berTikTok. Okey, jom TikTok. Bukan lagu tu. Lagu TikTok Ikhwan. TikTok. Apa nak jadi diri ini? Sepatutnya bertahan aku pergi pati sampai pagi. Semua kerja tolak ke tepi. Seronok sampai ku lupa diri. Galanya diriku nak mengejar dunia. Galanya mataku asyik membuat dosa. Apa nak jadi diri ini? Semakin jauh ku dengan Tuhan. Cari kebaikan dalam diri. Mari bangun ubah diri sendiri. Tik-tak, tik-tak, jam berbunyi. Cepat taubat, dunia dah gelap. Masa pergi harus ingat sebelum terlambat. Pintu maaf masih luas terbuka. Tik-tak, tik-tak, renungkanlah hidup kita. Takkanlah selamanya di sini. Apa nak jadi diri ini? Berasanya nak bangun pagi asyik melepak tiap hari. Pikiranku bagai terhenti. Hingga solat pun tak peduli. Mengapa hatiku memilih jalan ini? Mengapa diriku hanya diamkan diri? Apa nak jadi diri ini? Jiwaku penat hingga terjerat. Cari kebaikan dalam diri. Mari bangun ubah diri sendiri. Jam berbunyi cepat taubat, dunia dah gelap. Masa pergi harus ingat sebelum terlambat. Pintu maaf masih luas terbuka. Tik-tak, tik-tak, renungkanlah hidup kita. Takkanlah selamanya di sini. Inilah dia petanda untuk kembali padanya. Menyesali semua kedugaanku. Tak akan aku siakan peluang kedua tuh ku bagi. Nama diberi Nur Rashikin Kamilin. Ramai panggil saya Princess. Halah, kalau susah sangat tu, panggil je lah Kokok. Tu nama glamour saya. Misi Tumpang Dia 2.0 kali ni nak cari si penumpang hati. Busuknya. Laila. Weh. Rina Diana guys. Alamak. Kakak. Ya. I minat you gila. Kalau masuk kereta tumpang dia ni kena buat muka paling cantik lah. Wow, ni kan cantik ni memang seksi. Wah guys, Rina Diana aka Laila in the house guys. Okay, Rina nak tahu perkembangan terkini buat apa sekarang? Ada drama ke? Okeylah, I bagi tahu lah. I juga akan buat Kampung People untuk Ramadan Raya. Dan
Dan juga season 2. Oh, ada season 2 Ada season 2 sebabkan korang gila sangat. Satu je nak tanya. Laila akan kahwin ke dengan Jafar? Tak boleh bagi tahu lah. Rahsia. Kita tunggu Kampung People Raya dengan season 2 Kampung People. Yes. Suka tidur. Terlampau suka tidur. I ada 10 ekor kucing. Laila pencinta kucing. I rapat sangat-sangat dengan nenek I. So nenek I kawan gaduh. Nenek I lah best friend I. Semua nenek I. Kenapa rapat dengan nenek? Memang dijaga dari kecil? I memang dijaga dari kecil dengan nenek. Sikit-sikit mak. I panggil mak juga. Nenek I akan call I berkali-kali dalam sehari. Bunyi dia macam annoying kan? Memang annoying pun. Tapi I sayang nenek I. Mak, I sayang you mak. I tak suka orang drivekan untuk I. I bawa kereta daripada I tingkat 4 tau. Kalau polis dengar dia tangkap I. Betul. Kau pun sama suka drive. So, macam suka. Kan? Suka lah. Suka feeling kan? I rasa bila I drive, I dengar lagu, I tenang, I seorang-seorang. Dia satu bantal panjang, which is bantal busuk. I suka gentil bantal tu. Nak tidur malam tu, I kena ada bantal tu. Main dengan bantal tu. Kena feel lah. Kena feel masa I tu tidur. Macam tu. Dia punya 5 perkara bukan kaleng-kaleng. Mantul. Gitu. Mas Idayu, cintaku 100%. Betul. Cintaku. Hey, 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 hanya untukmu. Tahu? Naim Daniel. Sumpah. Dengarkanlah aku, jiwaku tulus untukmu. Tahu baby Justin Bieber. Betul. Baby, baby, alright, baby, 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 oh. I want someone. I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies. Memang I tahu lah cerita dia. I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single, I'm a single ladies. Alamak, oi bye, hari ni ku menang lagi. Hat tepung, hat tepung, hat tepung, hat tepung, hat tepung, hat tepung. Aku halang, aku langgar, tak ada masalah. Awet Sibuk Sarawak, cuba try tackle I, apa nama? Tahun ni, I nak bawa nenek I pergi umrah. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu kalau I dah dapat, I fikir benda lain pula. Okey, ni cuba. Sebab selagi I tak dapat apa I nak, I memang tak boleh. I tahulah benda tu macam something big. Apa-apa yang korang nak, korang kena usaha. Itu yang penting. Ya, sebab I percaya kalau you usaha, you dapat. Yang penting daripada doa. Kena doa juga. Sebab apa-apa pun, semua datang daripada Allah. That's right. Gitu. Betul. Come on. Yes, you go girl. Yeah. Ada tak kat luar orang panggil Rina ni Laila? Mostly lelaki yang menjerit panggil I Laila. You boleh percaya tak? Serius tak? Kalau perempuan, I faham. Dia dengan girlfriend dia, mesti lelaki tu yang approach I dulu. Dia akan Laila dan dia akan buat slang Laila. I kadang-kadang tak tahu nak react macam mana tau. Kadang-kadang I nak tergelak. Dalam banyak-banyak scene mana yang favourite? Siapa? You cantik. It's okay. Yang tu, I pun dah lupa dah. Tapi yang macam I puji diri I dekat cermin. Lepas tu I keluar, I macam, I'm a single ladies. I'm a single ladies. Now put your hands up. Rina rasa Laila ni bawa tua. Bawa tua lah. Laila kan sebenarnya bawa tua. Alhamdulillah lah, I rasa Laila membawa tuah yang sangat besar untuk I. Dia bagi rezeki dekat I. Most of the scene memang dia jadi sendiri. Maksudnya kita tak discuss makan terlebih Milo ais ke apa. I jadi. Tapi selalu kalau unexpected tu yang jadi kan, dia tak plan pun jadi. Memang. I ingat orang akan meluat dengan I. Tiba-tiba orang suka sangat Laila. I macam, oh you guys. Macam tu. Gajah panjat pokok, apa yang pecah? Pokok lah pecah kot. Mana gajah boleh panjat pokok? Ya ke? Pecah rekod. Pandainya. Pecah rekod. Betul! Dalam banyak-banyak api apa yang tak panas? Tiba-tiba tak boleh tajam. Api. Penggunaan harian. Bil api. Yes. Pandai, saya suka. Monyet mengaum, apa akan jadi? Monyet mana boleh mengaum? Jadi gila lah. Monyet mengaum. Jadi pelik. Betul jawapan. Serius lah weh. Kokok ni dia main tipu ni. Serius kau tak tahu? Kokok ni sengal sebenarnya. Kalau mencuri kena hukum. Tapi apa dia yang kalau dicuri tak kena hukum? Curi hati I. Betul! Astagfirullahaladzim! Betul! Tak faham. Curang kena
kena hukum. Kalau you curi hati orang, you tak kena hukum. Tapi mengarut dah weh. Mengarut kan? Ha. Teka-teki sengal mah. Kan rinduku sayang jadi sendu, tinggalkan lara putus cintaku di akhir kali pertemuan pilu. So, that's all for today. Thank you, Rina Diana. Thank you. AKA Laila. Yes. Thank you, Koko. Thank you, Borak Kopitiam sebab sudi menjemput Rina. Bye. Bye. 1, 2, 3. Tumpang dah. Dep, I... Dep, you macam nak tidur tadi. Okey, Zat. Koko ada angin ada. Apa tu? Okeylah. Okey, kalau selalunya segmen tu kan, Kokok tu dia akan bagi pick up line. Dia macam malu-malu. So, tapi ini dia macam... Lain macam ah. Tak macam... Kokok. Tahu tak ini orang panggil apa? Fangirling. Macam tak Kokok nyanyi. Aku jadi sendu. Apa Kokok? Apa? Kembalikan Kokok kami. Okey, dah lah tu kita bahan dia. Kita pergi Super Junior pula. Ya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Okey, ini Korea Katanya dicabar menyanyi dalam bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Ya, ini mencuit hati. Super Junior ni kalau nyanyi Indonesia gimana ya? Katanya tahu. lagi ada video. Ada video katanya. Ada Super Junior nyanyi bahasa Indonesia dan ini mencuit hati penonton kerana comel katanya. Ya. Dan saya rasakan bila benda macam jadi, kalau selalu lokal lah, dia akan rasa macam, alah, oppa. Jujur kita tengok. Kita tengok. Macam suka. Mencuit hati kita. Mencuit hati kita. Siapa gelak kalah Okey, Boleh kita tengok. Okey, saya teringin nak tengok macam mana cara dia nyanyi dalam Indonesia, tapi Oi, Zaid dulu macam ni lah. Saja kita Macam mana, Zaid? dulu lah. Dulu Zaid nyanyi. tahun berapa dah search? Jom kita tengok video sekejap. Okey. 연습 없어요? 야, 그냥 하고. 뭐야? 코인 안 넣어도 돼요? 예, 쏘리 쏘리. 네. 이번 순서 슈퍼주니어가 부릅니다. 쏘리 쏘리. 헤이. 쏘리 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 내가 먼저 내게 빠져 버릴게 찬틱 맡아 쇼 디다 비사 나바를 아쿠 기라 사양 바라보는 눈빛 속에 나는 마치 뭐에 홀린 너 닦아다 자란 쿠르쿠라로 자란 무잘란 불자란 카라쿠 스프르티 랑카 흐무뭉인 자카티쿠 닦아다 착한 쿠라오라로 어딜 가나 당당하게 웃는 나는 매력적 마니타마 카티바 키쿠수다 피아사 도도하게 거침없게 정말 너는 환상적 아쿠상아 차트 칭탁 아쿠 테비사 부르르 마마마마 아쿠 펜타마 카무 쿠라투 자투 진짜 사양 찬틱 마타 쇼 티다 비싼 나바스 아쿠 기라 사양 Saya boleh patutlah. Satu memang pelat. Tapi kedua diorang macam nampak apa tahu, macam semua pergi nyanyi karaoke, mata silau. Suara diorang semua dah ke laut tak apa, yang penting ikut dia punya lirik. Kat depan ada kuaci. Kuaci fresh orange. Aduh, okeylah guys. Kita masih lagi bersama dengan Borak Kopitiam tapi bagilah Zaid dengan Dayah nak rehat dulu. Kau yang tekak ni. Aduh, tadi Zumba ni nyanyi pula. Kita rehat sekejap. Sama mana ke? Cinta cantik. Silau.
seperti yang kau katakan padaku. Aku jatuh cinta padamu, tapi ku berdiam karena ku tahu diriku siapa. Ku pendamkan rasa cinta dalam hati ini. Ku berharap kau tahu suatu hari nanti. Aku jatuh cinta padamu, tapi ku berdiam karena ku tahu diriku siapa. Ku pendamkan rasa cinta dalam hati ini. Ku berharap kau tahu suatu hari nanti. Agar kau bahagia dengan pilihan hatimu sendiri. Kenapa? Kenapa you pendam rasa you? Kenapa you tak bagi tahu I terus? Kenapa malu? Kan you dah terlepas? Ha, itu sambungan terhadap lagu tadi. Saya dengar lirik dia pasal pendam perasaan. Nanti satu hari kau akan tahu. Saya ni jadi study lagu tau. Saya sedih. Kenapa awak tak bagi tahu perasaan je? Cuba cakap betul. Ada mulanya lah Rasa nak bagi tahu. Buat tu? Awak gapo? Dah ada yang lain pula. Itu saya awak dah ada girlfriend lain Macam tu juga. Okey tak apa. Saya rasa kalau kita nak Gurau kupas saja. ni, kita boleh buat filem tentang lagu ni. Okey. Tapi nak tahu juga Kudus Band. Amir Ijat Ihsan Muhammad Fredman. Oh, dari manakah anda semua ini? Kami berasal daripada Pontian, Johor. Pontian, Johor. Betul. Okey, dah berapa lama band ni sebenarnya? Band ni ditubuhkan pada tahun 2016 lah. 2016. Tahun lah. 4 tahun. Tadi kenapa? 4 tahun lah. Okey, Amir nak tanyalah. Macam Amir pernah tak try pergi audition mana-mana ke apa semua? Kenapa nak band? Kenapa awak tak bergerak solo? Sebab suara awak Okey, sedap. band jangan marah. Kita Suara tanya. awak memang sedap. No Kenapa awak hard nak feeling, band? no hard feeling. Okey, ni pada diri saya sendiri lah. Sebelum ni saya pernah juga pergi mentor. Tapi belum rezekinya di sana lah. Mungkin rezekinya saya dengan band. Saya teruskan dengan band lah. Okey, contoh. Kalau lah tiba-tiba rezeki awak nanti, awak pergi audition awak dapat. Adakah Kudus Band ni awak akan berkuduskan mereka ataupun awak akan bergerak dengan mereka juga? InsyaAllah kalau rezeki tu mengatakan saya akan bawa Kudus Band, saya akan bawa Kudus Band sekali. Okey. Untuk kita sama-sama naik lah. Bukan untuk diri saya sendirilah sebab saya bermula daripada Kudus Band. Soalan ni memang boleh menyebabkan pergaduhan. Soalan saya. Okey, nak tahu juga kan macam kata abang. Rasa macam abang ni macam big bro of the band, betul ke? Macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. Ya. Senang je jawapan aku. Betul lah. Okey. Awak big bro tak dalam band ni? Aku tanya. Okey, tapi jujurlah, macam kalau cakap pasal genre lagu, tadi mula-mula nyanyi lagu Seja dan Merah, bunyi Jawa. Lepas tu tiba-tiba nyanyi lagu bunyi macam ni. Tadi lepas ni lagunya bunyi macam mana? Okey, kumpulan ni sebenarnya kumpulan Kudus Band ni kita memainkan pelbagai genre ya. Okey. Maksudnya kita ni dianggotai oleh 4 anggota ahli muzik yang berketurunan Jawa. Abang buat saya Dan terkejut bang. satu lagi daripada Sabah. Oh, korang Sabah. Sabah tu dari mana? Sabah dari Kemabong Tenom. Memang manang kalau gitu. Abang, saya bagi tips lah. Abang boleh je kalau abang nak smack sikit. Geram juga saya tengok ni. Saya bukan apa. Bila kan kami 4 orang anggota. Okey, tak tipu. Saya terkejut. Tak kisah. Jangan cakap dia ni anggota tentera ataupun polis. Polis tak tau. gaya memang ada. Dengan baju hitam dia dan sebagainya kan. Tapi band ni memang semua pemalu-pemalu memang macam ni ke? Macam ni apa Ijat Ijat, betul? Saya Ijat tak ada. Mana siapa Ijat? Ijat tak ada. Ijat tak ada. Okey, satu-satu lah. Okey, ini Am.
Mungkin awak aku Ihsan. Ihsan. Okey. Ni Am ni Abang Ihsan, Okey, Big Am. Bro. Okey. Lagu siapa buat biasanya? Biasanya lead gitar lah buat lagu. Untuk lagu yang ni memang 100% dari segi lirik keyboardis. Oh. In terms of pilihan lagu kan, adakah semua Kudus Band akan mesyuarat sama-sama, okey aku nak ambil lagu ni, ataupun untuk lagu ni dia buat next song, okey aku janji kau pula buat macam tu? Kebanyakan lagu ni kita orang macam lirik. Lagu dia hasilkan sendiri punya lirik dan dia punya arrangement muzik kita akan kongsi sama-sama lah untuk kita jadikan sebuah lagu lah. Okey. Maksudnya macam mana ya Sabah boleh bertemu Johor? Kerja dekat Pontian. Dekat Johor. Oh, tapi duduk memang kat Johor lah. Tak, saya kerja dekat Pontian Johor. Oh, kerja Pontian Johor. Okey. Alright. Sekarang kita nak tahu Facebook ke ataupun apa-apa Instagram orang nak follow ni. Okey, mana-mana yang ingin mengikuti perkembangan kami boleh follow kami di Facebook kami iaitu Kudus Band. KQUDUZBAND. Alright. Ada event yang terdekat ke apa ke? Event terdekat insya-Allah kami ada main untuk majlis perkahwinan. Ataupun lagu-lagu kat mana boleh dengar? YouTube ada? Itu dalam proses. Alright. Okey, cantik Kudus Band. Jadi guys, apa-apa boleh follow Facebook Kudus Band. Ya betul. Dan semua benda boleh tahu kat situlah. Yes, jadi boleh tengoklah. Tapi jangan serius sangat, senyum sikit. Saya takutlah. Risaulah macam anggota uniform lah kat sini. Okey, tapi tak apa. Sekarang kita nak ucapkan terima kasih banyak. Dan kita dengar cerita nak nyanyi lagu Aku Penghibur. Okey, kalau Aku Penghibur semua kena senyum lah, okey? Okey. Alright, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada anda yang menonton saya dan Zaid di Borak Kopitiam. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Minggu depan Jumaat Sabtu Ahad macam biasa. Seperti biasa lagi, kita tinggalkan anda dengan Kudus Band dengan lagunya Aku Penghibur. Assalamualaikum. Bye-bye. Ku nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta dan murni.